Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung buku surat 150, Tangent kepada bulatan. Jadi kita tengok apa yang dia nak. Apakah yang anda faham tentang tangent kepada bulatan? Tangent kepada bulatan ni apa? Pernah dengar tak tangent tu apa? Mungkin ada yang pernah dan juga ada yang tak pernah. Tangent satu lagi dekat kalkulator tu kita ada jumpa nama dia tan, T-A-N. Itu adalah tangent. Nama penuh dia tangent. So dalam gambar rajah di sebelah, titik T pada roda hanya akan menyentuh jalan raya sekali dalam satu pusingan penuh. Okey. Kan satu pusingan, nanti dia berhenti. Kita tayar kan. Daripada titik T ni, dia pusing balik semula pada T. Bila tayar tu bergerak kan. Jalan raya berfungsi sebagai tangent kepada roda yang berbentuk bulat dan titik T ialah titik ketangenan. Apabila titik T menyentuh jalan raya, T dia ke titik tengah ni, jika T satu titik je yang pada garisan pada bulatan kan, tu tangent. So dalam rajah di sebelah, garis lurus PQ dan RS, PQ, RS masing-masing menyentuh bulatan pada titik X dan Y. Okay ni, dia kena pada titik X, titik Y. Dia kena satu je. Sementara garis lurus UV melalui titik A dan titik B pada bulatan. UV, dia lalu kat tengah. Dia bukan lalu kat tepi. Jadi dia bukan tangent. Ni bukan tangent. PQ dengan RS adalah tangent. Maka PQ dan RS ialah tangent kepada bulatan. X dan Y ialah titik ketangenan bagi PQ dan RS. Dan UV bukan tangent, UV bukan tangent, dan A dan B bukan titik ketangenan bagi UV. Jadi konklusinya, bila tangent ni satu titik sahaja. Tangent kepada bulatan ialah satu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu titik sahaja. So titik tersentuhan di antara tangent dengan bulatan ialah titik ketangenan. Jadi yang mana satu adalah tangent. Pertama sekali kita kena pasti apa garis lurus yang ada. Pertama sekali PQ, yang kedua RS, ketiga TU, akhir sekali MN. Okey, yang mana satu ialah titik tangent. Okey, pertama sekali PQ. PQ dia lalu dekat E. E adalah titik ketangenan. Okey, dia terus, maka dia adalah tangent. Dan titik ketangenan dia adalah E. Kemudian RS. RS lalu tengah. Bila lalu tengah, dia dah bukan tangent. So dia bukan tangent. Okay, TU ialah tangent ke bukan? Okay, kalau kita teruskan TU ni, dia ada masuk dalam bulatan tak? Tak ada kan? So kalau tak ada, maka TU adalah tangent dan titik ketangenan dia adalah U. Dan akhir sekali MN. MN ni cuba kita teruskan. Dia akan merentasi bulatan, maka dia bukan tangent. Okey. So sini kita pergi pada muka surat 151. Apakah yang anda tahu tentang nilai sudut di antara tangent dengan jejari bulatan pada titik ketangenan? Okey, daripada bulatan dia ada tangent. Lepas tu ada sudut. Bila sudut ni, apa yang akan jadi? Dia akan jadi sudut 90 darjah. 90 darjah ialah sudut di antara tangent dengan jejari yang bersilang tengah. Okey, jejari yang bersilang pada titik ketangenan. Okey, ni jejari, ni titik tangent. Ialah sudut tegak. Ni jejari juga, tapi dia tak kena pada titik tangent. So, dia bukan sudut tegak. Ni sebab dia jejari kemudian jumpa pada titik ketangenan, maka dia akan jadi sudut 90 darjah. Okey. Kita tengok pada contoh 15. Surah 152. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O yang bertemu dengan garis lurus ABC pada titik B sahaja. Hitung nilai X. Maka AC adalah tangent, kemudian B adalah titik ketangenan. Tadi kalau titik ketangenan jumpa dengan jejari, maka dia akan jadi 90
darjah. So macam ni kita nak cari X. Satu segitiga, sudut pedalaman dia berapa? 180. Lepas tu sudut kat sini pun kita tak tahu. Caranya adalah satu garis lurus. Kita kat sini A lah contohnya kan. Satu garis lurus sama dengan 180. So A sama dengan 180 tolak 138 sama dengan 42 darjah. Ataupun nama dia AOB. AOB. Sudut AOB. Sudut AOB. O ni kat tengah-tengah sebab dia daripada tempat sudut. Jadi X sama dengan 180 tolak 90 tolak 42. Jadi kita akan dapat 48 darjah. So itu adalah X. Cara untuk cari X. Okey. Apakah sifat-sifat berkaitan dua tangen kepada satu bulatan? Okey, kalau ada dua tangen pula, apa sifat dia yang berkaitan? So akhir sekali kita akan dapat, bila dia ada dua tangen, maka dia akan temu dengan jejari yang sama. Jejari dia sama. Jejari dia kat mana pun namanya sama. Namanya jejari. Jadi jejari ni sama, maka panjang yang lain dia pun sama. Dia akan jadi sudut 90 darjah kan. Dia akan jadi sudut tegak. Jadi kat sini kita tengok AOB sama dengan AOC. OBA sama dengan OCA. OAB sama dengan OAC. Panjang OB sama dengan panjang OC. Dan panjang AB sama dengan panjang AC. Bila dia ada persamaan kat situ, dia macam mana dia boleh datang persamaan? Sebab dua tangen bertemu pada bulatan yang sama. Sebab bila dia bertemu pada bulatan yang sama, dia akan membentuk, dia akan datang daripada satu jejari yang sama. Jejari yang berbeza tapi panjang yang sama. Okey. So kita terus pada latihan. Contoh 16. Okey, contoh 16, rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. Ni O. Tangen PQ dan RQ bertemu di titik Q. Okey, titik Q, titik yang sama. Hitung nilai X, nilai Y dan panjang jejari bulatan. Dia nak X, Y, jejari. Okey, pertama sekali kita cari X. Macam mana kita nak cari X? Tadi kita guna segitiga ni kan. Segitiga bersudut tegak. Okey, saya keluarkanlah. Sini sudut tegak. Anggap ada sudut tegak Sebab ni adalah jejari. Sini 66, sini X. So X sama dengan 180 tolak 90 tolak 66. Sebab satu segitiga berjumlah 180 darjah. So X sama dengan 24 darjah. Tekan kalkulator. Okey, itu kita dapat X. Okey, pertama sekali. Kemudian Y. Y adalah sini. R Q sama dengan P Q. So Y sama dengan 14 cm. A, ni B, ni C. Okey, last sekali adalah C. C ni panjang jejari bulatan. Okey, kita tengok dalam tangen kita boleh gunakan formula tangen X per dengan X sama dengan tangen Y sama dengan Y. Okey, ni apa? Dia adalah sudut yang sepadan, yang bertentangan. Jadi sudut yang bertentangan dengan PO iaitu jejari adalah X. Sudut bertentangan dengan 14 adalah 66. Itulah dia yang bertentangan. Jadi kat sini kita gunakan tangen X. Tangen X
perkan dengan OP. Dia akan sama dengan 14. Di sana. Dia sama dengan ni tadi, tangent. Okay, salah okay, macam ni. Okay, pada sudut tangent X. Tangent X, kita nak dapatkan dia, kita akan bandingkan dia dengan panjang di sebelah dia dan dia punya panjang yang ada di sebelah dia lah. Maksudnya kita akan gunakan panjang yang ada, sebab tangent TOA. Ingat tak? Tangent adalah TOA. Kita guna formula yang lepas kita belajar, betul tak? Ada tangent SOHCAH TOA tu kan. So tangent adalah O per A. So tangent X adalah tangent 24. Dia sama dengan O. O adalah PO ataupun OP. Dan juga A dia adalah PQ. Jadi tangent 24 sama dengan OP per dengan 14. Jadi OP sama dengan 14 darab tangent 24. Okey, 14 darab tangent 24 sama dengan 6.233201594. Kalau katakan kalkulator kan, kita ambil 3 untuk 40-an saja. So 6.233. Okey. So tu saja untuk tangent yang permulaan lah. Nanti kita akan sambung lagi kaitan pula antara tangent dan perentas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.